Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang dijanjikan oleh Allah di antara waktu yang mustajab doa. Kerana padanya waktu di antara maghrib dan isyak, Allah limpahkan rahmat kurniaannya kepada orang yang melakukan ketaatan. Maka sama-sama kita sentiasa perbetulkan niat. Ibadah yang bukan niatnya itu kerana Allah akan merosakkan segala ketaatan dan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua sentiasa menjadi orang-orang yang beriman dan dikurniakan sifat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pengajian diskusi kitab karangan Imam Syahid Fatihkan berkenaan tentang maza ya'ni intimal Islam, apa ertinya saya menganut agama Islam. Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada satu kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu Al-Iman wal Haya, iman dan kehidupan, menjelaskan kepada kita semua apakah kaitan di antara hidup dan iman. Apakah kaitan kehidupan dan juga keimanan? Maka itu satu je jawapannya. Apa dia? Bagaimana manusia itu di dunia ini meletakkan segala kehidupannya, perbuatannya, percakapannya, tindakannya itu hanyalah semata-mata mentakzimkan, membesarkan dan menzahirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, tuan-puan bila tengok air ni nampak apa? Kan? Zaman sekarang manusia memandang kehidupan dengan secara literal. Kan? Secara literal sahaja. Ada ulama menyebut pandangan kita pada dunia sebenarnya baru 10% bergantung pada iman. Bahkan ada orang yang dilihat dengan mata kasar, mata zahirnya itu pun dengan tertipu, dengan tipu daya. Kan, orang yang ada iman pun memandang hidup ini kalaupun dengan kebenaran baru melepasi 10%. Tapi zaman sekarang manusia ni tengok dunia pun dah tertipu habis dah. Tak tahu mana hak, mana batil, mana betul, mana salah. Kita tengok contoh air ni. Manusia sekarang nampak air, pandang air, nampak air. Kan? Maka timbul satu persoalan, air ni datangnya daripada mana? Air yang saya minum ni, kan? Mana asal usul air ni? Mana? Jawapannya awan. Kan? Mengajarkan kepada kita, orang beriman bila pandang air, dia bukan nampak air, dia akan pandang asal usul air. Mana asal usul air? Awan. Lepas tu kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu tempat letaknya rezeki manusia. Dalam doa duha kita baca doa apa dia? Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu. Ya Allah, sekiranya rezekiku ada di langit, maka turunkanlah wahai Allah. Persoalannya di langit, di manakah letak tempatnya rezeki manusia? Ada 3 tempat. Antaranya kata para ulama, yang pertama di mana? Di awan. Awan di antara tempat Allah letakkan rezeki manusia. Apakah bentuk rezeki manusia di awan? Antaranya air. Tapi manusia tak mampu lagi memandang air itu dengan sifat asal usul air itu di awan. Kan? Dan hakikatnya kita bukan nak memandang air itu terbayang awan, tak. Orang beriman bila pandang air, dia mula terkenang terfikir
Siapakah yang telah meletakkan rezeki kita di awan? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang betul-betul memahami makna hidup. Akhirnya orang begini mustahil tertipu dengan godaan iblis dan syaitan. Dia berada pada jalan yang lurus, istiqamah dengan kebenaran. Cuma ada satu waktu je kita akan membiasakan pandang air ni nampak Allah. Bila? Ramadan. Allah, haus nampak air je, Allah puasa. Waktu bila kita mampu ada nilai hidup yang macam tu? Ramadan je. Itu pun sekejap je. Lepas buka puasa, lupa Tuhan balik yang bagi rezeki buka puasa tu. Lupa balik tu Muslim. Sebab apa? Belief system tu dah kita bina setahun sebelum Ramadan tu. Setahun kita bina. Air, pandang air nampak air, betul. Pandang masalah nampak susah tu. Ni masalah. Kan? Pandang hutang nampak apa dia? Bank, duit, kerja, berniaga. Siapa yang ajar sifir ni? Kita. Yang hakikatnya, bahkan ada satu kajian dalam ilmu psikologi, fear is illusion. Ambil kau. Ketakutan itu adalah sebuah ilusi, benda yang tak wujud pun sebenarnya. Betul tak? Benda yang tak wujud, kan? Buktinya apa dia? Pernah tak kita mengalami suatu keadaan yang susah tapi tak takut pun? Hadap je. Bermaksud kita yang mengada-adakan sifat takut, sifat susah tu, kita yang mewujudkan perasaan tersebut. Sebab apa? Sebab tidak lagi hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam saja ada wahyu, ada panduan yang mengajar kita tentang nilai hidup yang begitu. Pandang air nampak Allah. Sebab tu topik yang ke-12, saya mesti mengabdikan diri hanyalah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukan dengannya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah juga bersifat dengan maha tunggal. Allah tu sifatnya tunggal. Persoalan, kenapa Allah wajib bersifat dengan sifat tunggal? Kenapa? Ibaratnya dekat padang pasir yang luas, ada satu tiang, hanya ada satu tiang yang terpacak tinggi ke langit. Apa fungsi? Padang yang luas ada satu tiang je. Apa fungsi dia? Supaya manusia tak keliru, supaya manusia ni betul-betul kenal jelas hanya ada satu benda je dekat padang pasir itu. Dan itulah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah wajib dengan sifatnya itu maha tunggal, dengan harapan manusia tak confuse, manusia clear, nak minta tolong hanya pada siapa? Allah Ta'ala. Tapi tak berlaku macam tu. Bahkan manusia terpacak Allah depan mata kita, tak mampu merasakan wujudnya tu Tuhan. Sebab apa? Simple point, hati kita penuh dengan hijab-hijab yang kita ini tidak mampu merasai kewujudan tu Tuhan. Itu sekalian. Maka hidup ini satu je kita kena usahakan, kena korban segala-galanya. Apa dia? Kembali menjadikan susah senang kita, sehat sakit kita, apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita itu, apa dia? Semata-mata untuk menzahirkan, mentakzimkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi susah kan? Susah perbuatan tu, memang susah. Sebab tu ada satu teka-teki, tak tahu dah share kat sini ke belum kan? Kalau dah pernah share tu, ingat, anggapkanlah sebagai rokol lah, kita punya reminder saja. Ada satu profesor ni tanya pada anak murid dia, seorang pelajar ijazah, seorang pelajar master. Dia tanya pada pelajar dia, dekat dunia ni benda apa yang paling laju? Maka pelajar ijazah ni pun jawab, kilat. Mengikut kajian, berapakah kelajuan kilat? Sekelip mata 22,000 km per saat. Itu kelajuan kilat. Sebab itu
punya hebatnya sifat kilat ni, Allah jadikan semua makhluk langit itu sifatnya mereka itu sepadannya mesti atas langit, dia tak boleh turun ke bumi. Mati makhluk bumi ni, Allah reserve, Allah akan henyak makhluk bumi ni bila berlakunya kiamat. Allah menzahirkan kehebatan tentera makhluk langit itu melepasi sepadan. Jangan buat pasal tu bos lihat. Waktu matahari tu sifatnya jarak jauh daripada bumi, pula tu ada selaput atmosfera. Tujuannya apa dia? Nak menghalang terzahirnya sifat kehebatan makhluk Allah Ta'ala di langit. Kan sebab apa? Sekadar bencana alam di bumi ni manusia tak cukup sedar diri, betul tak? Gempa bumi dah, tsunami dah, betul? Tetap kufur kepada Allah Ta'ala. Allah sengaja simpan kehebatannya, belum dizahirkan kehebatannya makhluk Allah Ta'ala di langit. Sebab tu tergantung cantik dekat atas permukaan langit. Allah simpan saja je, jangan bagi turun ke sempadan bumi. Jangan mati makhluk Tuhan. Itu baru Allah memperlihatkan kehebatan makhluknya di langit, belum lagi makhluk akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Maka kilat Allah jadikan sifatnya itu kelajuannya sangat pantas, sekelip mata. Kan? Kilat ni pun kalau kita belajar tafsirannya luas, ada kupasan, ada tafsir. Boleh lihat, baca tafsir suratul Buruj, ada kisah tentang kilat. Kenapa Allah jadikan kilat? Kilat ini kan, sebab itu bila nampak kilat banyakkan beristighfar kepada Allah. Menandakan apa dia? Allah sedang menembak iblis dan juga tentera-tenteranya yang sentiasa setiap saat cuba nak mencuri rahsia tu Tuhan di langit, di Lauh Mahfuz. Maka berlakunya fenomena kilat untuk sambar petir makhluk-makhluk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama hurai lebih panjang, bila mana setiap kali berlakunya pecekan kilat tercampak iblis syaitan dekat 3 tempat. Mana? Lautan, pergunungan dan juga hutan belantara. Ni tempat bertingganya iblis dan juga syaitan. Tapi manusia ni punya kreatif dia. Dia pula atuk nenek cucu tumpang lalu buat perangai pula. Tengok tu, dia beriman tempat bertingganya iblis syaitan kat situ, tapi dia buat khurafat pula. Dia takut pada makhluk Tuhan tu pula. Allahu akbar. Ni memang ujian bagi manusia. Sebab tu ada pepatah menyebut manusia ni kan, kadang-kadang perut dia lebih bijak daripada otak dia. Kan? Manusia ni kadang-kadang perut dia lebih bijak, lebih pandai berbanding otak dia. Dekat mana letaknya bijak perut? Dekat mana letaknya bijak perut? Perut ni, bila kita masukkan semua makanan dalam perut, halal ke haram ke, makruh ke syubhah ke, kan, makanan tu beracun ke, ada kimia lebih ke, sehat ke, khasiat ke, sampai kat perut ada satu auto system, iaitu organ-organ yang fungsinya mencerna bahan makanan yang tak elok, yang busuk, kan, yang boleh merosakkan sistem badan, automatik menjadi cirit. Betul? Memang Allah jadikan anggota perut ni memang ada dia punya password dia, auto system dia. Salah makan confirm cirit-birit. Sebab tu bila mana usus rosak, pundi kencing rosak, habis seluruh anggota badan, rosak tubuh kita, boleh jadi mati tu bos lihat. Kecuali akal, Allah tak jadikan sifatnya auto system, dia tak ada password. Kita yang kena create, kita yang kena cipta password kita sendiri. Akal, apakah password, apakah filter bagi akal? Akal tak ada filter, jahanam kita punya kehidupan kita. Tu yang terima berita, kata-kata manusia, dia main absorb je segala ilmu, pengetahuan, pendengaran. Itu yang jadi anxiety tu, jadi gila, jadi sesat. Sebab apa? Tak ada filter Allah jadikan dekat otak manusia. Filter otak manusia ni 2 je. Apa dia? Iman. Yang kedua guru, murabbi.
Bacalah buku agama, tak ada guru, sesat juga tuan puan. Sebab apa? Bacaan kita tu dengan idea kita, faham kita, bahaya. Wajib berguru. Maksud kata, dalam kita nak menapis ilmu yang masuk dalam otak kita ni, kena ada ilmu menapis ilmu. Maka apakah penapisnya? Guru. Wajib berguru tuan puan sekalian. Yang kedua, iman. Iman je dapat membezakan hak dan batil, benar ataupun salah, betul, halal ataupun haram, dengan ilmu sahaja. Contoh, betapa hebatnya otak manusia ni. Otak manusia tu bos dan sangat sensitif, very sensitif. Dia macam span, kita cannot handle. Contoh, dengaran saya, jangan bayang gajah. Bayang apa sekarang? Gajah. Kalimah larangan ini dia mentaukidkan bayangan tu. Jangan main. Jangan ketuk, jangan panjat. Sebab tu dalam ilmu psikologi, cara didik anak, cara didik manusia, direct command. Apa dia? Duduk diam-diam. Apa dia? Beratur. Terus. Jangan bengkang-bengkok. Lagi bengkang-bengkok tu bos lihat. Kenapa macam tu? Kena faham sifat otak. Dia tak boleh dipaksa. Dia memang terima je apa yang kita dengar, apa yang kita pandang. Lebih-lebih lagi musim pilihan raya ni. Macam-macam maklumat. Lagi pening, bukan lagi yakin. Makin nak mengundi tu, dah ada pilihan dah. Nak mengundi tu lagu-lagu datang. Ya Allah, biar betul ni. Nampak? Kesan tanpa ilmu. Kesan main absorb je maklumat. Waktu nak mengundi tu, kenapa pula tak yakin ni? Nampak perangai tu. Tak ada prinsip, tak ada satu metodologi dalam nak menentukan pilihan. Hati-hati, itu sifat hebatnya akal manusia. Benda tak boleh nak paksa. Sebab tu kenapa anak zaman sekarang ni banyak protes dengan mak ayah dia. Mak ayah tak pandai nak influence anak-anak. Mak ayah dulu cita-cita jadi hafiz Quran, nak jadi doktor, tapi gagal, tak kesampaian, kena kahwin awal contohnya. Dia push anak, dia paksa anak jadi doktor. Anak tu otak kreatif, otak dia seni, dipaksa pula belajar matematik tambahan semua gila-gila punya, kimia, bio tu. Menggila lah budak tu, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kadang-kadang mak ayah ni dia kahwin je, tak belajar pun ilmu parenting. Dia ingatkan automatik ilham tu dapat dalam mendidik anak. Dah, dia kena belajar lagi kan. Sebelum kahwin tu rajin pergi kursus, pergi seminar tu seminar ni kan. Dah kahwin busy, tak sempat nak pergi seminar. Semuanya ikut logik-logik kita je. Tu anak pelik zaman sekarang tu muslihan. Patutnya makin tua makin ramai anak, makin kena banyak pergi dengar kuliah, kena pergi kursus-kursus kekeluargaan sepatutnya. Barulah anak tu tenang kan. Contoh, nak cerita ni, cerita kilat jauh lagi pergi tu. Ada air lagi tak? Kena standby lah. Doakanlah saya. Saya dah 2 bulan 20 hari tanpa satu hari pun tak batuk macam ni. Batuk panjang. Saya memang ada daripada dulu, daripada muda lagi, saya memang ada satu habit, bila tiap 2 bulan akan kena 3 minggu sakit tekak. Cuma 3 bulan ni memang pelik sangat, sampai takut juga, takut TB ke apa. So far dah check dengan doktor pakar, bila lah rahang bengkak je. Ada orang memang tekak sensitif. So saya dalam kes tu lah. So makan kena jaga pemakanan lah. Tiba-tiba pelajar master kata, dah ada benda lebih laju daripada kilat. Apa dia? Cahaya. Mengikut kajian, berapa laju cahaya? Cahaya punya laju kalau dipancarkan daripada Kelantan ke Johor Bahru,
mengambil masa 0.0002 saat, lebih laju daripada kelipan mata. Kalau cahaya itu dipancarkan daripada matahari ke bumi, mengambil masa 18 minit 12 saat. Bermaksud kita lambat terima cahaya matahari 18 minit. Maksudnya kalau kita dekat matahari, hakikat alam ini dah wujud 18 minit, kita je lambat terima cahaya. Kalau cahaya itu dipancarkan daripada bumi ke galaksi yang paling dekat dengan bumi, kalau saintifiknya Bima Sakti lah kan, dipancarkan bumi ke Bima Sakti, mengambil masa 4 tahun cahaya. Bermaksud kalau tuan-puan berada di galaksi, alam ini dah wujud 4 tahun lebih awal berbanding makhluk bumi. Persoalan, hakikatnya alam ni dah berapa usia dia? Allah alam, tak tahu. Sebab tu kenapa ada satu hadis riwayat ditanyakan kepada ahli kubur, wahai ahli kubur, berapakah usiamu? Ada yang kata 2 saat, ada yang kata 2 minit, ada yang dikatakan masanya 2 hari. Sebab tu kenapa Allah menghukumi manusia ketika di akhirat. Allah beri kita masa di bumi 2 saat 2 minit untuk beribadah, tapi kita lupa kepada Allah. Sebab tu Allah akan mengazab dengan sedahsyat-dahsyat azab. Sebab apa? Lalai kita dengan Allah Ta'ala. Tak patutlah tuan-tuan sekalian, hakikatnya 2 minit je. Macam mana pula Ustaz 2 minit? Saya rasa 60 tahun ni cukup lama Ustaz. Tengok macam mana para ulama. Para ulama ni qiyam pukul 12 sampai subuh, tak rasa lama, sekejap je. Kita qiyamul lail kan sejam je. Ya Allah, dah menyumpah seranah dah imam. Tentang jadi imam seronok lah, tak ngantuk. Kita jadi makmum kat belakang ni ngantuk, contohlah kan. Struggle kita. Sebab apa? Sebab kita ni hidup dengan keduniaan. Kita ni penuh dengan hijab, tak rasa zauk dalam beribadah kepada Allah. Berbanding para awliya, rasa sekejap je beribadah. Sebab tu tanpa sedar dah tua dah. Tutup, Masya Allah, Tabarakallah, tutup, Masya Allah, dia dah khatam kitab-kitab pengajian dia. 400 kitab dah dia mengaji. Contoh kan, ni kita tak habis dia. Duk stuck kat situ je. Sebab kita bukanlah nak menghabiskan kitab, kita nak mengambil ibrah kitab saja. Tuan-tuan sekalian, sebab saya tak pandai nak hafin, nak ulas, tak teringat apa yang guru saya ajar. So kita mengambil secara rumusan-rumusan je. Allah Masya Allah. Cahaya. Sebab itu Allah jadikan hukum berzikir kepada Allah sunat, bukan wajib. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat ini 2 maksud. Pertama, digunakan fi'il mudhari'. Kenapa? Menunjukkan hukum bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, hukumnya sunat, mengikut kemampuan iman kita masing-masing. Sebab Allah jadikan manusia ni sesuai dengan sifat adil Allah Ta'ala. Kenapa hukumnya sunat? Sebab Allah jadikan manusia spesies pelupa. Kan? Manusia ini sifatnya makhluk yang pelupa, lalai alpa. Maka bila mana kita ni spesies pelupa, kalau Allah wajibkan kita lupa sekejap je Allah, maka haram, berdosa pada Allah Ta'ala. Maka itu payah, berat bagi manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah uji iman kita. Siapa yang beriman sayang Allah, tunjukkan pada ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Kan? Itu maksud kepada cahaya itu tadi. Tiba-tiba pelajar ijazah ni cakap, oh kalau gitu ada benda lebih laju daripada cahaya. Apa dia? Fikiran lebih laju daripada cahaya. Apa buktinya? Cuba bayang tengah melompat-lompat kat matahari, sampai dah. Terbayang melompat-lompat tu. Jangan terbayang terbakar je, terbayang tu melompat. Sedangkan matahari pancar ke bumi mengambil masa 18 minit lambat. Otak sampai matahari dah.
Tak percaya lagi, cuba bayang tengah terapung-apung dekat galaksi. Sampai galaksi dah kita, betul? Sedangkan cahaya nak menembusi galaksi itu apa dia? Mengambil masa 4 tahun cahaya. Punya lajunya fikiran. Itu kita tadi mukadimah tadi tu. Hebatnya otak manusia ni. Dia sangat sensitif, dia sangat absorb, sangat terkesan dengan kata-kata manusia. Kan, kecuali orang yang beriman, dia ada filter. Biasalah orang jahil, biasalah budak-budak, dia tak terkesan dengan kata-kata anak-anaknya, kata-kata dengan pasangan dia. Awak ni malas tu saya tengok awak ni busulah sekarang. Nampak? Kalau tak ada filter tu, bergaduh besar tu, suami isteri, betul? Hati-hati dengan bahasa, hati-hati dengan maklumat yang kita terima. Kan? Hati-hati. Sebab apa? Sebab apa sahaja yang kita terima dekat otak kita, dia akan tembus ke hati. Tembus ke hati, tembus lihat. Itu yang jadi macam gemuruh, gelisah. Apa yang kita baca, kita lihat, kita dengar, kita belajar, dia akan jadi kepercayaan, pegangan. Kan? Contoh, Allah jadikan kita ni susah. Bila susah, kan, yang mengganggu kita resah. Allah, sifat susah bukan outcome-nya resah. Allah bagi susah, outcome dia apa dia? Apa dia? Iaitu pertolongan Allah. Betul? Sepatutnya gitu. Allah bagi sakit, kan, bukan yang kita jadikan outcome itu lembik ataupun lemah. Tak. Bila Allah bagi sakit, kan, ni otak kena berfungsi, berperanan. Apa dia? Bila Allah bagi sakit, terus setting otak kita. Orang beriman akan mula memandang sakit itu sepatutnya mendidik kita, apa dia? Memandang syifa Allah itu maha menyembuh. Tapi tak jadi macam tu bos sekalian. Lagi sakit, lagi dia macam-macam dia fikir. Bila matilah aku, tak ada harapan lah aku. Apa lagi? Macam-macam cuba dah, makan ubat tu, ubat ni. Nampak? Makin Allah uji sakit, makin masuk ke hati tu resah. Itu yang problem kita. Bukan? Kan? Bila nampak kereta mewah, rumah besar, pandang apa dia? Terbayang makhluk. Orang kaya, hebat harta benda ni. Allahu Akbar. Bila pandang harta benda, pandang kaya, sepatutnya sandarkan kepada nama Allah Ar-Razzaq, yang maha kaya, yang maha memberi rezeki, Al-Ghani. Sepatutnya macam tu, betul? Tapi tak. Lagi memiliki segala-galanya, lagi rasa kaya, lagi rasa cukup segala-galanya. Masya Allah. Rosak iman begitu, tuan-tuan sekalian. Kan? Sebab itu, apa sifat hamba? Fakir. Apa perwatakan seorang yang fakir? Apa sifat, apa amalan fakir? Apa amalan orang yang fakir? Apa amalan dia? Minta. Sebab tu orang yang jarang minta pada Allah, jarang menangis pada Allah, jarang merintih pada Allah Ta'ala, dia sedang mendidik jiwa dia, apa dia? Cukup segala-galanya, tak perlukan Allah. Itu yang sombong, takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat hati yang paling jahat apa dia? Takabur, kibrun, rasa sombong kepada Allah. Apa tanda orang sombong? Simple, dia jarang meminta pada Allah. Minta pun biasa-biasa. Contoh, kita minta tolong kat orang, bos, tak tolong sikit, buat muka toya, kan? Muka toya. Nak bagi ke? Dia macam tak sungguh-sungguh je. Mak, dia belanja, okey. Mak nak bagi ke? Tak bagi. Macam kita doa apa tak lah. Sebab tu guru saya ajar adab berdoa, kena letakkan perasaan tu fakir. Ya Allah, memang tak ada benda ni, memang tengah susah ni Allah. Bila rasa susah, rasa fakir tu, berdoa tu tawajuh. Ya
Ni doa je ni. Doa sambil mindset. Nampak? Maka itu bukan sifat fakir. Itu sifat apa dia? Orang yang tidak mendambakan, tidak perlukan hajat daripada Allah. Tapi mulut nak, perbuatan tu tak nak. Hati-hati. Ini juga di antara sebab terhijabnya doa kita kepada Allah. Tak nampak fakir tu. Fakirnya bila? Bila betul-betul alung depan rumah dia. Ambil kau. Kan? Alung gegar rumah dia. Malam tu baru ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah, ya Allah. Nampak? Allah tolong dia dengan sekali minta saja. Sebab apa? Betul cara minta saja. Betul cara dia bersifat fakir tu. Ni banyaklah kita nak ulas. Kan? Tu fikiran. Hati-hati, kita dah ulas panjang tadi mukadimah tadi tu, kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang master ni tak nak mengalah. Kalau gitu ada benda lebih laju daripada fikiran. Apa dia? Siapa bagi jawapan 100? Okey, 2 saat je. Okey dah, sebaik tak ada. Apa yang lagi laju daripada fikiran? Cirit. Saya tak setuju. Tak sempat fikir, tercirit dah. Sembuh. Betul? Baru nak plan, alamak, nak terbit, pup, belum sebut berak habis tu, pup, pecut dah. Baru nak terbayang, alamak, nak buang kat mana ni, belum plan lagi, terkeluar dah. Setuju ke setuju? Tapi takkan tu dia punya moral of the story? Cirit? Bukan. Apa maksud cirit di sini, Tuan Muslihan? Apa maksud cirit? Dunia. Dunialah membuatkan manusia lupa Allah dan Rasulnya. Lupa habis. Dunia. Lupa nak semayang, lupa mak ayah, lupa nak berdoa, lupa baca Quran. Serba-serbi lupa. Sebab apa? Dunia. Bila mana dunia menguasai jiwa otak manusia, dia akan lupa akan Allah dan Rasulnya. Lupa. Tak percaya? Bang, asal mana? KL. Hospital apa tu? Lain. Asal KL. GH. Tu tempat lahir. Tempat asal. Tempat tinggal sini. Tempat lahir KL. Kan? Tempat asal. Ampang. Ada asal lagi. Lahir. Aku pun dah pening. First time aku jadi pening ni. Baru dah peningkan jemaah. Apa ceramah pening? Rasa lahir KL dah. Ada lagi lahir macam tu. Okey. Asal mana asal? Nampak? Asal KL. Salah jawapan tu. Lupa asal usul ni. Bang, asal kita syurga. Manusia lupa asal usul. Kenapa lupa asal usul? Sebab dunia. Terpedaya, terpesona dengan dunia, lupa asal usul. Kita ni makhluk syurga. Tanpa sedar, yang paling kita bimbang apa dia? Asal usul lupa tu lantak pi dia lah. Dan kenapa kita boleh lupa asal usul? Azan dulu lah. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sampai mana tadi? Sebaik berada kita ni, jawapan yang saya nak lah salah. Tidak habis poin. Kan kita lupa
asal usul kita ni adalah makhluk syurga. Dan kita di dunia ni ada mission, ada benda kita perlu perjuangkan. Apa dia? Dapat kembali tempat asal kita. Tapi malangnya, bila mana kita tak jadikan agama tu sebagai ikatan dalam kehidupan kita kan. Last kali apa yang jadi pada kita tau? Kita ni jadi orang yang hilang keahlian. Kita ni ahli syurga, sampai dekat dunia, perangai kita ni tanpa sedar kita ni dah hilang keahlian. Hilang keahlian ni biasa dua sebab. Pertama lompat parti. Contoh dalam konteks tu lah. Maksudnya apa dia? Bila mana kita join suatu parti, persatuan, pertubuhan, kita wajib ikut dia punya, kan, dia punya perlembagaan dia, kena bawa image dia, betul tak? Ada tugasan dia, ada tanggungjawab dia, betul? Jadi bila mana kita di dunia selaku ahli syurga, untuk memastikan kita dikekal menjadi keahlian syurga, kena laksanakan tanggungjawab kita sebagai ahli syurga di dunia. Tapi bila mana kita mula meninggalkan tanggungjawab, langgar undang-undang persatuan kita, parti kita, ataupun syarat masuk syurga kita, maka tanpa sedar kita sudah hilang keahlian. Hati-hati. Ataupun paling lekeh pun, dia bukan hilang keahlian, tapi boleh jadi sebab apa boleh hilang keahlian, tak layak jadi ahli syurga? Sebab non-aktif. Dah jarang pergi masjid, dah jarang check in waktu sepertiga malam, jarang baca Quran, jarang kita berzikir kepada Allah. Tanpa sedar kita ni dahulunya Allah iktiraf sebagai ahli syurga, betul? Tapi lalai dengan sebab dunia, kita jadi orang yang dia punya status keahliannya tidak aktif, tak dapat muka. Reject lah. Macam tanah je, macam nak boikot persatuan je kan, Allah reject kita, maka tempatnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab tu puan ibu sekalian, maka sebagai kesimpulannya kan, kita sebagai hamba di bumi Tuhan ini ada tanggungjawab. Itulah survival kita, mempertahankan agama kita kan, dengan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Semuanya bermula dengan ilmu ni, kita punya fikiran. Nak mengubah hati kita, corong ataupun tempat masuk hati ni apa dia? Akal fikiran. Ilmu kena betul. Guru kita siapa yang bimbing ilmu agama kita, kena pastikan tu sekalian. Ni zaman sekarang ni, kita ambil sedikit kaitan tentang isu semasa ni, nak tengah musim pilihan raya ni. Orang beriman ni, prinsip hidup dia apa dia? Mesti meletakkan nombor satu apa yang Allah kata, apa yang agama kata. Perasan tak? Semua ni lah, tak kisah yang kempen ni, semua menceritakan tentang habuan perut dunia manusia. Mana yang kita kata letakkan orang beriman ni nombor satu apa Allah kata, apa yang Islam kata? Mana? Tak ada. Ini kesesatan tanpa disedari oleh kita semua. Bukanlah menolak, tetapi yang utama itu Allah dan Rasul. Menjadi majunya negara, ekonomi, sosial, apa pun segmen, mesti letakkan dasar agama tu sebagai yang utama. Kita tak percaya dengan janji Allah, dengan rezeki Allah. Kecuali itulah kita tak percaya. Sebab apa? Model kita barat, jahanam habis. Barat pun Allah nak tunjukkan kapal dah makin karam, betul? Kita pula sibuk nak naik kapal karam barat tu. Barat pun dah tak percaya dengan sistem liberal dia, sistem kapitalis dia. Tak percaya dah. Batu negara barat ni berpusu-pusu, berbondong-bondong orang masuk Islam.
Kita ni yang jahil. Dok sibuk lagi jadikan negara barat sebagai benchmark kita. Allahu Akbar. Butanya kita tu Muslim. Ni jaga akal kita ni. Lah saya tutup dengan satu kes cerita. Saya dengar cerita ni seorang Habib. Dia cerita, wallah alam cerita ni benar ke ataupun tidak. Kisah seorang dia bermimpi dia masuk syurga, nampak nikmat syurga Allah Ta'ala. Masya Allah, sangat indah, seronok dia dalam mimpi tu. Pendekkan cerita, dia minta pada malaikat, wahai malaikat, aku nak makan. Ping dapat makanan, makan dia kenyang, seronok, sedap dia. Wahai malaikat, aku nak minum. Ting dapat minuman, minum dia sampai habis, sedap dia minum. Tiba-tiba dia minta benda ketiga ni pelik sikit. Bukan pelik je, sensitif sedikit. Wahai malaikat, aku nak rokok. Ting dapat rokok, tapi tak ada api. Wahai malaikat, macam aku nak isap rokok, api tak ada ni. Dekat syurga tak ada api. Habis macam mana aku nak isap rokok? Nak dapat api satu tempat je, dekat neraka Allah Ta'ala. Maka dibawa fulan ini demi nak memakbulkan hajat ahli syurga ni, dibawa keluar ahli syurga ni untuk dapatkan api. Malaikat Malik tanya, nak apa wahai Ridwan? Aku nak ambil sedikit api. Dia bukakan pintu neraka, terkejut dia. Maha dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ambil api, cucur dekat rokok dia. Isaplah rokok. On the way tengah isap rokok tu nak masuk syurga, dihalang oleh malaikat Ridwan. Tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab api tak boleh masuk dalam syurga. Kamu kena merokok dekat luar syurga. Tersedar dia. Sejak itu tuan-puan sekalian, dia tak pernah isap rokok sampai sekarang. Allahu Akbar. Sekadar cerita lah, tapi jangan bimbang. Itu orang sekarang tak isap rokok. Ustaz, saya isap vape. Terpulang lah, kita try lah. Cerita, sekadar cerita ni lah. Kan? Jadi itulah yang kita boleh kupas tentang perbincangan kita pada hari ini. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, petunjuk, supaya kita kembali aktif menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah. Mohon maaf terkasar bahasa terlalu bicara. Hanya Allah Ta'ala saja dapat menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.